Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama saya, Cikgu Siti Keti. Hari ni kita nak belajar apa ya? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini cikgu akan ajar topik 1, tajuk ubahan bagi matematik tingkatan 5. Okey, baiklah. Perkara yang pertama kita lihat dahulu standard kandungan. Okey, 1.1 ubahan langsung. Jadi untuk hari ini cikgu akan terangkan subtopik yang pertama iaitu ubahan langsung. Baik, kita lihat pula apa yang cikgu harapkan selepas habis sesi pembelajaran pada hari ini. Kita lihat sama-sama standard pembelajaran yang pertama, iaitu cikgu harapkan murid-murid boleh menerangkan maksud ubahan langsung. Yang kedua, murid-murid boleh menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Ketiga, murid-murid boleh menentukan hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum. Dan yang keempat, murid-murid boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Baiklah, sekarang kita lihat apa yang dimaksudkan dengan ubahan langsung. Ubahan langsung menerangkan perkaitan antara dua pemboleh ubah dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah pada kadar yang sama dan sebaliknya. Okey, jadi ini adalah definisi ubahan langsung. Jadi kita lihat untuk lebih faham ya. Okey, kita lihat contoh. Jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujual berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Nyatakan perubahan pada. Okey, sekarang kita lihat gaji seorang pekerja tu berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Jadi kita nak lihat ataupun kita nak nyatakan perubahan pada A, jumlah gaji jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. Agak-agaknya kalau bilangan jam bertambah 2 kali ganda, apa berlaku pada jumlah gaji dia? Cuba kita fikir sama-sama. Okey. Maka jumlah gaji bertambah 2 kali ganda. Kan? Sebab bilangan jam bekerja tadi bertambah 2 kali ganda, maka menyebabkan jumlah gaji pun bertambah 2 kali ganda. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Jumlah gaji jika bilangan jam berkurang sebanyak 40%. Agak-agaknya apa berlaku pada jumlah gaji dia ya? Kalau bilangan jam bekerja dia berkurang sebanyak 40%. Kita lihat jawapan. Maka jumlah gaji pun berkuranglah sebanyak 40%. Begitulah ya. Okey. Seterusnya soalan yang C. Bilangan jam bekerja jika jumlah gaji yang diterima adalah separuh daripada gaji asal. Sekarang ni berapa agak-agaknya bilangan jam dia bekerja? Apa perubahan pada bilangan jam bekerja kalau jumlah gaji yang diterima adalah separuh daripada gaji asal? Bermaksud bilangan jam bekerja adalah separuh daripada bilangan jam asal bekerja. Jadi ini adalah contoh bagi ubahan langsung. Okey, permulaan untuk kita masuk tajuk ni. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey. Bagaimana untuk kita menulis Y berubah secara langsung dengan X kuasa N? Okey, di mana N ialah 1, 2, 3
1/2, 1/3. Bermaksud N ni kuasa dia. Okey, N ni kuasa dia boleh kuasa 1, boleh kuasa 2, boleh kuasa 3 ataupun kuasa 1/2 atau kuasa 1/3. Apa maksud kuasa 1/2? Kuasa 1/2 bermaksud punca kuasa 2 X. Kalau kuasa 1/3, kalau N ni 1/3 bermaksud punca kuasa 3 X. Okey, jadi macam mana cara kita nak menulis? Okey, Y berubah secara langsung dengan X kuasa N. Okey, ada dua cara untuk kita menulis, iaitu kita boleh tulis dalam bentuk hubungan ubahan. Okey, kalau nak tulis dalam bentuk hubungan ubahan, okey, Y, kita tulis Y, berubah secara langsung kita akan gunakan simbol macam bentuk simpulan ya. Okey, ini simbol bagi berubah secara langsung. Okey, dengan X kuasa N. So, kita tulislah X kuasa N. Jadi, cara menulis Y berubah secara langsung dengan X kuasa N adalah seperti begini. Ini orang panggil sebagai hubungan ubahan. Okey, kita akan guna simbol macam bentuk simpulan ni. Okey, sekarang daripada hubungan ubahan, kita boleh tukar dia jadi bentuk persamaan. Macam mana nak tukar jadi bentuk persamaan? Okey, Y, kita tulis Y lah. Okey, jadi tanda simbol berubah secara langsung ni kita ubah jadi sama dengan, bila letak di tanda sama dengan, mesti letak K. Okey, K ni adalah pemalar. Okey, K X kuasa N. Kita sambung balik. Okey, maksudnya kalau nak tukar di bentuk persamaan, kita letak simbol sama dengan K. Lepas tu kita sambunglah dengan apa yang terdapat di sebelah sini. Okey, jadi bentuk persamaan bagi Y berubah secara langsung dengan X kuasa N ialah Y sama dengan KX kuasa N dengan keadaan K ialah pemalar dan K, macam mana kita mendapatkan K? K didapati daripada Y per X kuasa N. Kalau anda lihat persamaan ni, macam mana nak cari K? K, kita hantar X kuasa N ni ke sebelah kiri. Dia akan dioperasi bahagi. Sebab tu nak cari K sama dengan Y per X kuasa N. Okey, apa dia pemalar ya? Pemalar ni adalah nilai sesuatu kuantiti yang tetap atau tak berubah. Maksudnya sama je nilai tu. Tu maksudnya pemalar. Okey, jadi sekarang kita lihat pula bagaimana kita plot graf. Okey, seterusnya ya, macam mana kita nak lukis apa yang akan berlaku kalau kita lukis graf Y melawan X kuasa N. Okey, ia akan menghasilkan satu garis lurus yang melalui asalan. Okey, jadi kita lihat sama-sama. Okey, ini ada paksi Y, paksi X kuasa N. Okey, ni sifar adalah asalan. Okey, bermaksud kalau kita lukis graf, okey, bagi Y berubah secara langsung dengan X kuasa N, maka akan terhasil satu garis lurus yang melalui asalan. Okey, jadi sekarang kita nampak bahawa untuk Y berubah secara langsung dengan X kuasa N, okey, apabila kita bahagikan Y bahagi X kuasa N akan dapat K, iaitu pemalar, nilai yang tetap. Dan kalau kita lukis graf, dia mesti dapat garis lurus yang melalui asalan. Okey, jadi itu maksud orang kata yang dimaksudkan dengan Y berubah secara langsung dengan X kuasa N. Mesti ada dua syarat tu. Satu, mesti Y per X kuasa N sama dengan K, pemalar. Yang kedua pula, bila kita lukis graf, kita akan dapat satu garis lurus yang melalui asalan. Okey, jadi sekarang kita lihat sama-sama. Okey, contoh yang seterusnya. Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y. Okey, kita lihat kat sini jadual X dengan jadual Y. Apabila X sama dengan 2, Y 14. Apabila X sama dengan 4, Y 28. Apabila X sama dengan 6, Y 42. Dan apabila X sama dengan 8, Y 56. Jadi kita tentukan sama ada Y
berubah secara langsung dengan X atau X kuasa 2. Seterusnya, tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. So, ada dua soalan dekat sini. Ada dua soalan. Yang pertama, dia suruh kita tentukan dulu. Y ni berubah secara langsung dengan X ke ataupun X kuasa 2. Yang kedua pula, dia suruh kita tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Okey, jadi kita lihat penyelesaiannya. Okey, ni jadual XY. Yang atas ni saya salin sahaja daripada yang tadi, yang sebelah tadi. Okey, sekarang ni dia suruh kita tentukan Y tu berubah secara langsung dengan X ke ataupun X kuasa 2. Jadi kita akan buat Y per X, satu lagi Y per X kuasa 2. Sebab apa? Kita nak check dia punya hasil nisbah mereka. Okey, dapat pemalar ke ataupun tak dapat pemalar. Okey, kita check dulu kalau Y per X. Kalau Y per X, kita bahagilah. Nilai Y ni bahagi je dengan nilai X. Maksudnya yang pertama ni 14 bahagi 2, dapat 7. Okey, yang kedua kita dapat 28 per 4 pun dapat 7. Yang ketiga 42 bahagi 6 pun dapat 7. Dan yang keempat 56 bahagi 8 pun dapat 7. Kat sini sama betul tak? Ni 7, 7, 7, 7. Okey, tak apa, sabar dulu. Kita tengok pula kalau kita bahagikan Y bahagi X kuasa 2. Okey, maksudnya okey, Y kita 14 bahagi X kita 2. Okey, sebab dia nak X kuasa 2, so 2 kuasa 2. So jawapan dia 3.50. Okey, yang seterusnya okey, 28 per 4 kuasa 2 dapat 1.75. Yang ketiga 42 kita bahagi dengan 6 kuasa 2 dapat 1.17. Dan yang keempat 56 kita bahagikan dengan 8 kuasa 2 dapat 0.88. Jadi kita lihat nilai-nilai ni sama ke tak? Lain kan? Dia berubah-ubah betul? Jadi ini orang tak panggil sebagai pemalar. Tetapi kalau kita lihat yang Y per X ni, ini pemalar. Betul? Sebab sama. Jadi apa yang boleh kita simpulkan? Y berubah secara langsung dengan X. Kerana nilai Y per X ialah pemalar. Sebab sama je kalau Y per X tadi dapat 7. Okey. Jadi macam mana kita nak tulis hubungan dia dalam bentuk ubahan? Okey, kita akan tulis Y berubah secara langsung. Kita akan guna simbol macam simpulan ni dengan X. Jadi Y berubah secara langsung dengan X. Kita akan tulis menggunakan simbol seperti begini. Okey, boleh? Okey, sekarang kita lihat contoh yang seterusnya. Dengan melukis graf Y melawan X, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau tidak. Okey, dia bagi jadual nilai X dan Y dekat sini. Okey, apabila X 0.4, Y 1.5, X 0.8, Y 2, X 1.2, Y dapat 2.5. Okey, jadi sekarang kita cuba lihat grafnya. Okey, graf akan terhasil seperti beginilah. Okey, ni selepas diplotkan graf, selepas dilukis graf akan dapat satu garis lurus. Namun, garis lurus ini tidak melalui asalan. Sebab kalau lalu asalan, dia akan lalu kosong. Sekarang ni dia tak lalu kosong, betul tak? Dia potong pada 1. Kalau nampak ni pintasan Y dia 1. Dia tak lalu pun kosong. Tak lalu pun sifar. Okey, jadi agak-agaknya dia berubah secara langsung tak? Sebab tadi syarat berubah secara langsung, Y berubah secara langsung dengan X kuasa N, mesti yang pertama, nisbah dia akan dapat pemalar. Yang kedua, kalau dilukis graf akan dapat garis lurus yang melalui titik asalan. Okey, jadi untuk kes ini kita boleh simpulkan bahawa Y tidak berubah secara langsung dengan X. Sebab dia tak lalu asalan. Okey, jadi dia Y ni tidak berubah secara langsung dengan X. Itu cara kita nak tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X ataupun tidak. Okey, jadi sekarang kita lihat yang seterusnya, ubahan tercantum. Bila sebut tercantum, maksudnya ada banyaklah yang ada pemboleh ubah di situ yang menggunakan operasi darab. Okey, sekarang kita lihat. Ubahan tercantum ialah ubahan langsung dengan keadaan satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil darab
dua atau lebih pemboleh ubah yang lain. Kita lihat contoh ya. Okey, tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol ubah selangsung ni. Okey, dan persamaan bagi setiap yang berikut. Okey, untuk soalan A. Okey, soalan A kita lihat dekat sini P. Okey, P. Okey, saya guna pen merah lah. Okey, senang nampak. Okey, P. Okey, P berubah secara langsung. Bila berubah secara langsung, kita guna simbol dia berubah secara langsung dengan Q. Okey, dengan Q dan punca kuasa 2R. Punca kuasa 2R. Maksudnya darab lah, sebab bila dan bermaksud darab. Okey, bila darab dia boleh duduk sebelah je lah macam ni. Okey. Okey, itu kalau kita nak gunakan simbol. Dan dia kata buat persamaan. Bila nak tukar jadi bentuk persamaan, kita akan tukar je P. Okey, sama dengan, mesti letak K. P sama dengan K. Okey, kita salin sahaja Q punca kuasa 2R. Macam tu. Okey, jadi ini adalah menggunakan simbol. Okey, yang ini pula adalah persamaan. Okey, B. Jisim W, okey, bagi sebatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung. Okey, kita start dengan W dulu. W berubah secara langsung dengan panjang P. Okey, dengan panjang P. Okey, dengan panjang P. Masih lagi ada dan. Bila dan maksudnya darab. Okey, kuasa 2 diameter tapaknya. Kuasa 2 diameter tapaknya. Maksudnya D kuasa 2. Betul? Okey, jadi ini adalah bentuk kata dalam bentuk simbol. Sekarang kita nak tukar dia jadi bentuk persamaan. Okey, nak tulis dalam bentuk persamaan, dia akan W sama dengan, mesti letak K dulu. Okey, lepas tu P D kuasa 2. Okey, jadi inilah ubahan tercantum. Jadi cikgu harap murid-murid semua boleh faham untuk penerangan ubahan langsung dan juga ubahan tercantum. Untuk contoh yang seterusnya yang melibatkan pengiraan, kita akan lihat dalam video sebentar lagi. Terima kasih.